Tuan-tuan yang dapat kitab tu, kita pada malam ni kita sambung di halaman 498 pada perenggan yang pertama, tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Pada kuliah yang lalu kita dah tengok latar belakang Hudaibiyah, kemudian punca berlakunya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi dan sebagainya tu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada malam ini dengan sama-sama membaca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Ya Allah Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kegelapan rasa ragu. Wa akrimna binuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu ilmu-Mu. Wazayyina bil akhlaqil hasanati wal hilm, dan hiasilah diri kami dengan akhlak yang mulia dan sopan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam serta ahli jawatankuasa dan pegawai-pegawai masjid, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siak, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah di atas kesempatan yang Allah bagi pada kita, ya, kesempatan keemasan, peluang. Jangan kita persiakan, kan? Sayang kalau kita sia-siakan. Jadi dalam kehidupan kita ni, biarlah setiap hari tidak berlalu melainkan kita berada dalam majlis ilmu, sebahagian daripada masa kita. Dan mudah-mudahan dengan majlis ilmu ni Allah ampunkan dosa kita. Sebab duduk dalam majlis ilmu ni Allah perintahkan malaikat berdoa. Allahumma ighfir lahu warhamhu, kan? Doa malaikat pada penuntut-penuntut ilmu, kan? Dan Nabi janjikan, kalau kita sentiasa berada dalam majlis ilmu, bersedia untuk majlis ilmu, Allah mudahkan kita jalan ke syurga. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu pentingnya ilmu, kan? Kita jadi tenang, kan, kehidupan kita. Duduk dalam majlis ilmu. Antara cara-cara kita nak dapatlah, kan? Kalau tak di masjid, kita bukalah, kan, dalam media massa pun ada, kan, media sosial, ada kuliah, ceramah daripada ustaz-ustaz kita, dalam radio, dalam TV pun ada, kan. Tapi orang muda ni tak tengok TV dah, kan. Dia ada media lain, kan. Tak apalah, asalkan dia ada ilmu, ustaz-ustaz, kan. Dan di masjid, kan, di surau, cari majlis ilmu, insya-Allah. Tak kira kita ni muda ke tua, kan. Sebab itu pahala tu Allah tak pilih, kan. Jadi tuan-tuan, kesempatan tu jangan dipersiakan. Kesempatan banyak Allah bagi pada kita. Tapi benda-benda yang dah berlalu tu tak ada kesempatan lagi lah, kan. Seumpama air sungai yang dah mengalir ke hilir, dia tidak akan ke hulu semula, kan. Jadi yang berlalu biarkan berlalu. Kita menghadapi masa hadapan kita, kan, bekalan-bekalan kita. Jangan dipersiakan.
Baik. Ni kita masuk bulan Rajab. Bulan Rajab ni maksudnya ta'zim, bulan yang agung, yang mulia. Masuk Rajab, Rajaba tu, maksudnya kemuliaan. Jadi banyakkan melakukan amalan-amalan kebaikan, terus bersedekah dan sebagainya tu. Dan kalau kita tengok dari segi sejarah, tuan-tuan, beberapa peristiwa yang banyak memberikan kesan dalam sejarah perkembangan Islam lah. Antaranya bulan Rajab ni adalah bulan kelahiran Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah, di Gaza, Palestin. Rupanya dia orang Gaza, orang Palestin. Memang hebatlah orang Gaza ni. Banyak penghafal Quran dan alim ulama. Dan bulan ini juga, tahun ini, tahun 150 Hijrah tu adalah tahun kewafatan Imam Abu Hanifah. Tapi bukan bulan Rajab lah, kan. Dan bulan Rajab pada 27 Rajab, hari Jumaat, tahun 1187, 900 tahun dahulu, Baitul Maqdis berjaya ditawan oleh Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Itu peristiwa besar tu, bulan Rajab ni, kemuliaan dia. Sebab dia salah satu daripada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, bulan haram. Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Sebelum kita mulakan kuliah kita, saya nak kita tengok sikit terkini di Palestin. Oh, banyak ni. Yang terakhir ni, kalau tuan-tuan ada dalam ni lah, dalam Telegram, dia bagi berita-berita terkini. Brigade Al-Qassam mengebom bandar Netiwat dengan serangan peluru berpandu. Itu kehebatan, peluru berpandu yang bukan dibekalkan oleh kuasa-kuasa besar, kan. Ada yang mereka modified, dan ada yang mereka belilah. Kementerian Kesihatan Gaza berkata rejim Zionis melakukan 15 pembunuhan beramai-ramai di Gaza dalam tempoh 24 jam terakhir, membunuh 158 orang awam dan mencederakan 320 yang lain. Angka kematian telah meningkat kepada 24,285 orang syuhada. Manakala terdapat beribu-ribu mayat di jalanan dan di bawah runtuhan yang tidak dapat diselamatkan oleh pasukan penyelamat yang belum ditemui lah. Hebat, tuan-tuan, Dalam masa yang sama juga, tuan-tuan, sepanjang 90 hari ini 1,000 lebih kereta kebal Zionis telah berjaya dimusnahkan dalam masa yang sama. Maksudnya kita, orang tentera Hamas tu, dia memberi tantangan lah, kan. Peperangan yang paling lama lah setakat ni, dah masuk 100 hari dah, kan, 100 hari lebih. Dan kita sentiasa berdoa lah, kan, mudah-mudahan. Sebab tu dia katakan bahawa kita dengan orang Islam yang lain yang susah ni, kita mesti ada hubungan emosi, rasa simpati, rasa sedih, rasa marah pada musuh tu, Dan yang paling penting sekali, tuan-tuan, dia mengajar sejarah, memberi pengajaran pada kita bahawa kena jaga tanah air kita. Ini tanah Melayu, kan? Kena jaga tanah air daripada dikuasai oleh bangsa asing, kan? Sebagaimana Zionis menguasai Palestin. Kena jaga betul lah tu. Ni Allah amanahkan,
Allah amanahkan orang Melayu berada di tanah Melayu, menjaga tanah Melayu, ketuanan Melayu. Okey, tuan-tuan, apa tu sikit. Baik, kita pergi pada sambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutan dengan itu, pihak Quraisy mengutus pula Suhail ibnu Amru selaku wakil mereka untuk berunding dan menulis perjanjian damai. Suhail bin ibnu Amru ini adalah salah seorang pemimpin yang berasal, yang tinggal di Taif. Jadi dia pemimpin kafir lah, bersekongkol dengan kaum Quraisy di Mekah. Jadi dia dihantar untuk melakukan perundingan. Dan pada kuliah yang lalu kita melihat bahawa orang-orang Quraisy di Mekah itu telah melakukan pengkhianatan. Kan, mengkhianati macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala memberi amanah kepada mereka untuk menguruskan Baitullah, kan, untuk orang datang bertawaf, bersa'i dan sebagainya. Tiba-tiba mereka menyekat, mereka menyekat rombongan untuk menunaikan umrah dan haji yang datang daripada Madinah. Kerana sifat apa je? Sifat dendam. Mereka baru saja menerima kekalahan dalam perang Khandaq, kan? Kekalahan teruk. Jadi rasa dendam dan mereka sanggup mengkhianati amanah tu sebagai pemegang kota suci, pemegang kunci Kaabah tu. Sanggup menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perundingan berlaku dan mereka menghantar Suhail ibnu Amru selaku wakil mereka untuk berunding dan menulis perjanjian damai. Lalu duduklah Suhail di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Suhail, ini berlaku bukan di Mekah, di luar Mekah. Maksudnya Nabi, kan kita belajar pada kuliah yang lalu bahawa bila Nabi nak mengarahkan unta Rasulullah SAW nama Qaswa tu untuk melangkah masuk ke tanah haram, unta tu duduk, tak mau, kan? Sehingga ada sahabat-sahabat kata ini mungkin dilakukan sihir dan sebagainya. Tapi Rasulullah kata bukan, unta ini diarahkan oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan yang mengalahkan tentera Abrahah tu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya Allah kata jangan masuk dulu, kan? Tak masuk dulu, tak boleh masuk tanah haram, sedangkan dekat dah nak masuk. Itu yang sahabat-sahabat rasa sangat kecewa tu. Bayangkan tuan-tuan, datang dari jauh, perjalanan yang jauh 500 km, kan, berapa jam, berapa hari, kan? Dulu 3 hari, paling 4 hari, 5 hari perjalanan baru sampai. Tiba-tiba tak boleh masuk ke kota Mekah, tak boleh bertawaf, melainkan dibuat perjanjian. Kata Suhail, tulislah perjanjian antara kami dan kamu. Lalu Rasulullah SAW pun memanggil seorang penulis. Penulis berkenaan ialah Ali ibnu Abi Talib. Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu. Mengikut riwayat Imam Muslim. Mungkin ada riwayat lain nyata lain. Sebab penulis wahyu Nabi ni, penulis-penulis Nabi ni ada beberapa orang, iaitu penulis-penulis wahyu. Maksudnya Nabi dapat wahyu, Nabi hafaz, diajar oleh Jibril, lalu Nabi panggil penulis-penulisnya dan Nabi sebutkan dan mereka tulis. Kemudian Nabi suruh seorang-seorang baca untuk sahkan betul tak apa yang ditulis tu. Antaranya ialah Sayyidina Ali, yang terkenal sebagai, yang kita dah belajar, sebagai seorang yang sangat cerdik, menjadi mufti di zamannya, menjadi rujukan oleh umat Islam ketika itu. Jadi Sayyidina Ali yang menulis. Kata Rasulullah, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata Suhail, saya tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Maksudnya kata Suhail, dia tak mau. Lalu dia kata, tulislah Bismikallahumma. Dia tak mau Bismillahirrahmanirrahim.
Sedangkan Nabi ajar apa-apa yang kita nak buat satu yang baik, mulakan dengan bismillah kan. Kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim atau bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ataupun fahuwa abtar. Setiap pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka dia abtar, terputus apa? Terputus rahmat, keberkatan tak ada. Tu Nabi ajar kita dalam hadis dia. Tu pengajaran pada kita, nak apa-apa nak buat kebaikan, nak belajar ke apa, nak bercakap, bismillah dulu. Nak makan, nak pakai baju, apa-apa saja kebaikan. Kalau orang rokok macam mana? Boleh bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi halal kan. Siap baca doa lagi, Allahumma barik lana. Tak boleh lah rokok tu paling koman ataupun paling rendah. Hukum dia apa tuan-tuan? Paling ringan apa dia? Makruh. Tapi Selangor dah nyatakan haram. Jadi terpulanglah pada iman tuan-tuan. Tapi sini semua baik-baik semua. Maksudnya bukan kita kata orang yang rokok tu bukanlah orang yang jahat kan. Terperangkap dengan ketagihan kan. Susah kan nak buang kan. Tuan-tuan ni sini mungkin ada pengalaman bekas perokok tegar kan. Betul tak? Ada kan? Ataupun mungkin dulu pernah lah kan. Jadi rokok apa? Rokok sigaret. Dah rokok sigaret lagi lenteng sama lah kan. Jadi melakukan segala perbuatan tu dengan bismillahirrahmanirrahim. Masuk kereta kan, nak masuk kereta bismillah, jiwa jadi tenang kan. Segala perbuatan. Jadi Nabi mengajar sini bismillahirrahmanirrahim. Lalu ditentang oleh Suhail tadi. Saya tak kenal siapa Ar-Rahman. Maksudnya dia tak mahulah tu tulis bismillah. Jadi Nabi ini seorang yang sangat, dikatakan seorang yang sangat apa tu tuan-tuan? Sangat berhikmah lah, sangat bijak kan. Maksudnya ada toleransi asalkan bukan berkaitan dengan akidah je Ada ada timbal balik lah kan, ada rasa ni, asalkan nak dibuat perjanjian kan, jangan sampai terbatal. Itu boleh kita tasamuh kan, kita apa istilah dia, toleransi itu kita bertolak ansur, lama-lama kena tolak je kan, asyik tolak ansur je. Jadi Nabi kata tulislah bismikallahumma, kata Suhail. Orang-orang muslimin yang lain yang ada bersama menyampuk, kami tidak mahu menulis kecuali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini sahabat-sahabat Nabi yang ada dalam majlis tu, 1,400 orang kan, yang ikut sama-sama Nabi nak umrah, nak haji. Masa ni bulan Zulqaidah tuan-tuan. Perjalanan tu kita dah tengok Nabi dah siap berniat umrah di Bir Ali di Madinah. Zulhulaifah tu siap. Dah siap, dah pakai ihram dah. Dah bawa dah unta-unta nak disembelih dan ditandakan unta tu. Unta-unta korban tu. Kan? Untuk disembelih. Ataupun untuk bayar apa? Dam ya. Bayar dam lah ya. Kecuali dengan bismillahirrahmanirrahim, tetapi Rasulullah mencelah, tulislah bismikallahumma, mengalah dengan Nabi kita ni. Kan? Kemudian bila ditulis Muhammadur Rasulullah, perjanjian ini adalah di antara orang Quraisy dan Muhammadur Rasulullah, umpama gitulah ya.
disebut Muhammadur Rasulullah, kata Suhail dihalang lagi, katanya, demi Allah, kalau kami tahu engkau ni Rasulullah, tidaklah kami bersusah payah menghalang dan menentangmu daripada menziarahi Baitullah. Apa maksudnya ni, Haji? Maksudnya dia tidak mengiktiraf lah, dia tak percaya, dia tak beriman bahawa itu Nabi. Kalau Muhammadur Rasulullah dan dia akur, maknanya dia mengakulah itu Muhammad itu Rasulullah. So dia tak mahu Muhammadur Rasulullah. Jahat kan Quraisy. Saya baru baca berita, baru baca suatu tulisan dan tafsir-tafsir, ulasan-ulasan dalam tafsir. Quraisy ni dia adalah gelaran kepada, di mana catatan? Quraisy ni gelaran kepada datuk Nabi yang ke-13 namanya Nadr bin Kinana, dan datuk Nabi yang ke-10 Fihr bin Malik. Itu Quraisy kan. Antaranya ahli tafsir kata Quraisy gelaran kepada datuk Nabi, keturunan Nabi itu. Maksudnya daripada atas ni Ismail lah, Nabi Ismail kan, turun, antaranya gelaran. Namanya laqab, nama panggilan lain, Quraisy. Kemudian ada pula ulama bahasa Arab, dia katakan bahawa Quraisy ni daripada kalimah at-taqarrush. Maksudnya sesuatu yang terhimpun kukuh. Maksud sesuatu yang terhimpun kukuh, yakni merujuk kepada ketuanan dan kemuliaan bangsa Quraisy. Sebab tu orang Quraisy dia rasa dia mulia. Dia rasa dia mulia, dia keturunan Nabi Ismail kan, Nabi Ismail. Hari ini ada lagi Quraisy tak, keturunan Rasulullah. Kalau pergi Mekah ni, dalam tulisan-tulisan ahli sejarawan tu yang kaji-kaji tu, dia kata ada lagi Quraisy di Taif, di luar-luar Mekah tu, mungkin ada dalam Mekah pun ada. Dan tersebar, bila Islam makin sebar, mereka pergi kan mengembara, bermusafir, membuka tempat-tempat baru, sampai kata kalau dari segi ketuanan hari ini di Jordan, keturunan Bani Hashim, maksudnya keturunan Rasulullah, keturunan Quraisy, yang sekarang menjadi ketuanan ataupun raja di Jordan tu daripada Bani Hashim. Dan dia keturunan Nabi Quraisy, dan Quraisy ni merebak sampai ke Nusantara, sampai ke Indonesia kan. Kalau sampai Indonesia, kalau di Malaysia kita panggil dengan nama Said, kalau di Indonesia, di Yaman, Habib. Keturunan Quraisy, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu ketika dulu tuan ni, sebagai peringatan ada satu Habib lah, ada seorang Habib dari Yaman kan. Yaman ke mana ataupun Jordan ke mana, dia datang, tapi ada sebahagian daripada orang Malaysia tidak mengiktiraf dia keturunan Nabi, sedangkan dia kata dia keturunan Nabi. Bayangkan tuan-tuan ya, orang tidak mengiktiraf keturunan kita, macam mana kita rasa? Macam tak ada keturunan lah kan. Kalau dia dakwa itu keturunan Nabi, maka kalau tak ada apa-apa yang memuskilkan kan, katalah itu maknanya bukan satu yang mustahil, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Iran, keturunan Sayyidina Hasan Husain, keturunan Sayyidina Ali kan, ada, dan keturunan itu berterusan. Itu daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah Quraisy. Dan Allah sebut dalam Al-Quran ada satu surah namanya Suratul Quraisy. Ini luas sikit tuan, sebagai pengetahuan kita lah kan. Surah Quraisy. Sebelum surah Quraisy, surah apa tuan-tuan? Sebelum daripada surah Al-Quraisy, surah Al-Fil kan. Alam tara kaifa fa'ala. Dan alam tara kaifa fa'ala tu juga cerita pasal Quraisy. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan ketuanan Quraisy masa tu jaga Kaabah.
Abdul Muttalib kan. Allah perintah bila nak dapat serangan daripada Abrahah, tak sampai Mekah. Kajian dibuat bahawa mereka sampai kat Mina. Maksudnya Mina masih tanah haram kan. Tapi dah masuk tanah haram, tapi tak sampai dekat Kaabah tu. Allah jaga. Jadi ini sebagai satu tanda bahawa Allah SWT memelihara, memuliakan Quraisy. Kemudian turun surah Quraisy, li'ila fi Quraisy. Kan kita selalu baca tu dalam solat Selain dia kita hafal, dia surah yang pendek kan. Lagi baca lagi cepat habis sembahyang. Kan? Inna a'tayna dengan li'ila. Li'ila fi Quraisy, kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy, yakni penduduk Mekah. Dan memang Quraisy ni Allah SWT muliakan, penjaga pintu pemegang pintu Kaabah. Dan diriwayatkan pada zaman sahabat, seorang sahabat Sayyidina Ubay bin Ka'ab, seorang yang sangat mahir dalam Quran. Dia tulis Quran, tuan-tuan. Macam orang dulu-dulu kan. Kita pun buat ni. Kita tulis doa yang kita hafal tu, betul yang kita hafal tu kita tulis, kita simpan. Ada seorang sahabat Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dia bila dia tulis Al-Quran tu, surah Al-Fil tu, bila habis surah Al-Fil, dia nak tulis surah Al-Quraisy tu, dia tak ada selangkan dengan basmalah, tak ada bismillahirrahmanirrahim. Dianggap bahawa Al-Fil dengan Quraisy itu satu kelompok, satu ayat. Faja'alahum ka'asfim ma'kulin li'ila fi Quraisy. Terus tu. Sayyidina Umar lagi lah, dalam bila riwayat seorang sahabat-sahabat mereka sembahyang di belakang Umar jadi imam dalam satu solat maghrib. Rakaat pertama Sayyidina Umar baca wattini wazzaitun, itu cerita Mekah juga. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin, ini negara yang aman, Mekah. Habis rakaat pertama, rakaat kedua selepas Fatihah, Sayyidina Umar membaca surah Al-Fil dan Al-Quraisy. Itu maksudnya mereka orang-orang tu, orang-orang orang Quraisy ni bangga dengan kemuliaan yang Allah bagi. Kan? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah falyabudu, menyembah Rabba, Tuhan, hadzal bait, pada rumah ini. Maksudnya kena bersembah Allah. Kemuliaan Quraisy itu kerana mereka menyembah Allah. Faja'ala falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju', iaitu Tuhan yang memberi mereka makan jauh daripada rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberi keamanan. Ini dua prinsip atau dua perkara kehidupan yang orang kita cari inilah. Yang pertama, makan. Ekonomi yang kukuh kan, semua kan. Kita cari rezeki, nak ekonomi. Yang keduanya, hidup nak tenang, aman. Ketenangan dalam kehidupan, tak ada kecoh-kecoh. Dua benda ni. Dan itu terdapat pada bangsa Quraisy. Okey, tuan-tuan. Itu sedikitlah sebagai makluman pada kita. Kita kena tahu kan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, bila kita belajar sesuatu sejarah, kita kena tahu supaya kita dapatlah keberkatannya kan. Macam kita itu belajar tentang Uhud kan. Kenapa namanya Uhud? Jabal Uhud, Bukit Uhud. Rupa-rupanya Uhud tu daripada kalimah ahad. Ahad, satu, tunggal. Sebab Bukit Uhud tu dia je, tidak bersambung dengan bukit-bukit lain. Banjaran Uhud yang sepanjang 6 km tu kan, warna merah tu kan, batu-batu granit. Nabi kata haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, inilah bukit yang cintakan kami dan kami cintakan bukit ni. Maksudnya ada hubungan Rasulullah dengan alam kan.
Kemudian cerita sikit lah tuan-tuan, tak apa ya. Supaya kita mengenali benda-benda yang kita patut tahu, kan. Ada satu ketika Nabi SAW bersabda, siapa yang solat jenazah, dia dapat satu qirat, pahala dia, umpama satu qirat. Kemudian siapa yang solat jenazah dan melihat jenazah itu dikebumikan, maka dia dapat qiratan, 2 qirat. Lalu Nabi kata, satu qirat tu seumpama bukit Uhud. Nabi sebut supaya sahabat-sahabat tu dan kita dekat dengan Uhud tu. Dan Uhud tu menyaksikan tentang syuhada, kan. Ada bukit, ada tempat syuhada dalam perang Uhud. Itu kalau kita ada ilmu, maka kita ada emosi dengan para syuhada, dengan sahabat, dengan Rasulullah. Boleh kaitkan dengan emosi kita dengan saudara kita di Palestin. Itu kata perlunya kita ilmu. Sebab tu ilmu tu yang dapat pahala bagi penuntut-penuntut ilmu, sebab dia mendekatkan lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi kemudian bila ditulis Muhammadur Rasulullah, Suhail menghalang lagi, katanya, demi Allah, dia dikatakan tadi, kalau aku tahu engkau ni Rasulullah, tidaklah kami bersusah payah menghalang dan menentangmu daripada menziarahi Baitullah, dan tidaklah sampai kami berperang dengan engkau. Tulis saja Muhammad ibnu Abdullah. Lalu jawab Rasulullah, baiklah. Oh, baiknya Nabi kita, kan. Aku tak apalah, tulislah Muhammad ibnu Abdullah. Kamu tak mengaku Nabi pun tak apalah, kan. Sebab Nabi dah nampak kalau berjaya perjanjian ni, masa depan yang cerah untuk Islam, kan. Tak apalah, kan. Tak hormat pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Jawab Rasulullah, baiklah, walaupun kamu mendustakan yang aku ni Rasulullah, aku tetap juga. Tulislah Muhammad ibnu Abdullah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah menyuruh memadamkan Muhammad Rasulullah. Ali membantah dan berkata, saya tidak akan memadamnya. Kata Rasulullah SAW, tunjukkan saya di mana. Mana tulisan tu? Nabi kan ummi, kan, tak boleh membaca. Tunjukkan di mana. Lalu ditunjukkan oleh Ali, Rasulullah memadamnya sendiri. Tak mau padam, tak apa, Rasulullah yang padam. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah kamu memberi peluang kepada kami bertawaf di Kaabah? Jawab Suhail, demi Allah, tidak. Sejak sekarang hingga tahun kehadapan. Maksudnya dia kata tak boleh masuk tahun ni, tahun depan baru boleh. Dan boleh datang tahun hadapan dengan pedang-pedang yang bersarung. Kemudian kata Suhail lagi, sesiapa yang datang dari kami walaupun sudah beragama dengan agamamu kepada engkau, pulangkan dia kepada kami. Dia dah masuk dalam perjanjian. Yang pertama tadi apa? Tidak boleh mengerjakan ibadah haji, tak boleh tawaf pada tahun ni, kena datang tahun yang ke depan. Perjanjian yang kedua, sesiapa yang datang dari kami walaupun sudah beragama dengan agamamu kepada engkau, pulangkan dia kepada kami. Maksudnya tuan-tuan, kalau orang Mekah masuk Islam dan lari ke Madinah untuk menyelamatkan agama dia, Nabi kena pulangkan balik. Maksudnya orang yang pergi hijrah lari tu, dia kena balik semula ke Mekah. Sebaliknya, sesiapa yang datang dari kamu kepada kami, tak akan kami pulangkan dia kepada kamu. Tetapi kalau orang Madinah pergi ke Mekah, maksudnya tak payah balik semula ke Madinah. Adil tak nampak? Tak adil, kan? Tak adil. Maksudnya orang Madinah pergi ke Mekah, maka Nabi tak boleh tuntut. Tapi orang Mekah lari ke Madinah, orang Mekah boleh tuntut. Walaupun dia dah agama Islam, kena balik juga. Kena balik juga. Maksudnya balik semula ke Mekah. Dengan tujuan dia nak suruh murtad lah tu, kan.
Nabi akur. Kemudian kata orang-orang Islam, kata orang-orang muslimin yang ada pada masa itu, subhanallah, kenapa pula orang yang sudah menjadi muslim dipulangkan kepada musyrikin? Orang itu dah berhijrah ke Madinah, kena pulang semula. Mereka bertanya kepada Rasulullah, apakah ini juga harus kita tulis, wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, ya, dijauhkan oleh Allah orang yang pergi dari kita kepada mereka, dan siapa yang datang kepada kita, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dari kesukarannya. Maksudnya orang yang balik ke Madinah tu, mudah-mudahan Allah bagi jalan keluar. Maksudnya Allah bagi dia kesabaran, kekuatan untuk jaga agama. Ya, tu. Mengikut riwayat Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad dan Al-Hakim, 10 tahun tidak boleh mencuri, menceroboh, tidak boleh memungkiri janji dan mengkhianati. Mana-mana kabilah pun boleh memilih sama ada hendak masuk dalam perjanjian dengan Quraisy atau dengan Muslim. Orang-orang Bani Khuza'ah masuk ke dalam perjanjian dengan Muslimin. Kata mereka, kami dalam perjanjian Muhammad. Manakala orang-orang Banu Bakar memasuki perjanjian dengan pihak Quraisy. Maksudnya gencatan senjata ataupun 10 tahun tidak boleh berperang dan tidak boleh menyebelahi mana-mana pihak. Dan bila berlaku sesuatu peperangan, siapa yang mencetuskan peperangan, maka perjanjian terbatal, kan? Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan, dalam perjanjian ini cuba kita fikirkan apa kebaikan dia. Dalam perjanjian yang gencatan senjata selama 10 tahun tu, maksudnya tak boleh perang, orang Islam pun tak boleh perang, orang kafir pun tak boleh perangi orang Islam. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Sebab pada masa inilah Nabi SAW melancarkan kerja-kerja dakwah yang sangat hebat. Sebab tidak akan diganggu. Kalau ganggu maksudnya melanggar perjanjian. Maka Nabi SAW tuliskan surat kepada kuasa-kuasa besar masa ni, berdakwah dan sebagainya, dan dakwah diperhebatkan. Sebab orang-orang kafir Quraisy terperangkap dengan perjanjian ni. Perjanjian yang pertama tadi, orang-orang Mekah yang pergi ke Madinah dah masuk Islam, mesti pulangkan. Rupanya terkena pada orang kafir Quraisy. Sebab orang-orang Madinah orang-orang yang dah pergi ke Madinah tu balik semula ke Mekah, peluang untuk mereka berdakwah, kan? Ahli keluarga akhirnya ramai yang masuk Islam dan sebagainya itu, melihat pada akhlak mereka dan sebagainya itu menunjukkan kebijaksanaan, kejeniusan Rasulullah SAW. Itu sebab Nabi itu bersifat fatanah, fatin, kan? Bersifat dengan bijaksana. Tak payahlah menubuh nama Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu tidak jejaskan akidah pun. Bismikallahumma, asal ada nama Allah. Tak sebut Muhammadur Rasulullah, tidak menjejaskan apa-apa, kan? Asalkan jaga dalam i'tiqad. Manakala selesai perjanjian damai itu dituliskan, diperlihatkanlah surat itu kepada beberapa orang muslimin dan beberapa orang musyrikin. Menjadi saksi lah tu, ya. Riwayat dari hadis sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim menyatakan bahawa Umar Al-Khattab berkata, maka saya pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas selesai perjanjian itu. Lalu saya berkata kepada Rasulullah, bukankah engkau ini Rasulullah? Jawab Rasulullah, ya. Saya bertanya lagi, ni Umar, ya, Umar dengan Rasulullah, bukankah engkau ni Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, ya, saya Rasulullah. Saya bertanya lagi, bukankah kita ini berada di atas hak dan musuh kita itu berada di atas batil? Jawab baginda, ya, betul. Kata saya lagi, tidakkah orang-orang kita yang terbunuh akan masuk syurga dan orang-orang mereka yang terbunuh akan masuk neraka? Jawab baginda, ya, betul.
Kata saya lagi, jadi mengapa kita terhina dalam menegakkan agama kita? Jawab Rasulullah, aku ini adalah pesuruh Allah. Semestinya aku tidak akan menyalahi perintahnya. Allah tetap akan menolongku. Kata saya lagi, bukankah engkau yang mengatakan kita akan pergi dan bertawaf di Baitullah? Kan tu Nabi kata kan, kita akan bertawaf di Baitullah. Jadi Sayyidina Umar ni dia ungkit balik, kita orang yang benar, kita berada pada pihak yang benar. Kenapa mesti tunduk pada orang kafir Quraisy sedangkan kita mulia? Ni jaga-jaga tuan-tuan ya. Kita orang Islam, orang Melayu ni ialah orang yang mulia. Saya dah sebutkan kajian daripada profesor di Korea kan, menyatakan bahawa kalimah Melayu tu bila dieja dalam tulisan Jawi kan, Melayu ialah manusia yang mulia. Daripada kalimah mim lam ya, dia boleh jadi Melayu, mulia, Malaya. Sebab tu nama dulu Malaya, sebab ejaan yang sama. Jadi profesor tu kata memang orang Melayu ni mulia, sifat dia mulia lagi, lebih-lebih dengan kedatangan Islam. Bila orang Melayu masuk, Islam lagi mulia. Sifat-sifat pekerti yang akhlak yang mulia tu diteruskan. Jadi ini tuntutan Sayyidina Umar. Kita berada pihak yang benar, kenapa kita kena mengalah? Lalu Sayyidina Umar kata, bukankah engkau berjanji kita nak melakukan tawaf? Kata Rasulullah, ya betul, tetapi adakah aku beritahu kamu bahawa mesti pergi ke Baitullah tahun ini juga? Jawab saya, tidak. Katanya lagi, jadi kamu tetap akan pergi dan bertawaf di Baitullah. Dengan tidak bersabar lagi, Umar datang menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu dikemukakan kepada Abu Bakar pertanyaan-pertanyaan ditanyakannya kepada Rasulullah. Jawab Abu Bakar, wahai Umar ibn al-Khattab, dia itu adalah pesuruh Allah. Pasti dia tidak akan menyalahi perintah Tuhannya, dan Allah juga tidak akan mensia-siakannya sama sekali. Berikutan itu turunlah wahyu membawa surah Al-Fath, surah mengenai penaklukan dan kemenangan kepada Rasulullah. Lalu dipersampaikan surah itu kepada Umar. Maka katanya, wahai Rasulullah, apakah itu kemenangan? Apakah itu kemenangan? Jawab Rasulullah, ya. Barulah Umar rasa senang hati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabatnya menyembelih kurban dan bercukur 3 kali diulangi arahan itu. Tetapi mereka semua berdiam, seolah-olah bersedih. Tidak ada seorang pun mematuhi perintahnya. Nabi sebut 3 kali, semua bercukur dan sembelih binatang ternakan masing-masing. Semua diam, tunduk, macam protes Nabi. Nabi rasa sedih, masuk dan bertemu dengan isteri Rasulullah, namanya Ummu Salamah, yang Nabi bawa masa nak mengerjakan ibadah tu. Dan dia ceritakan pada isterinya. Dirungutnya sikap para sahabat yang tidak mematuhi arahan itu. Maka kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, sukakah tuan hamba begitu? Keluarlah dan jangan berkata sepatah pun kepada sesiapa. Sembelihlah dan panggillah tukang cukur. Suruhlah dia mencukur tuan hamba. Maka dilakukan oleh Rasulullah seperti yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Manakala dilihat oleh orang ramai, mereka pun turut menyembelih sembelihan masing-masing dan saling bercukurlah sesama mereka hingga hampir berbunuhan sesama mereka kerana terlalu sedih. Maka dalam maksudnya sini, Rasulullah SAW suruh, tak mahu. Dan Rasulullah mengadu pada isterinya. Jadi cadangan yang diberi oleh Ummu Salamah, isteri Rasulullah SAW ni sangat baik. Apa kata kalau Rasulullah sendiri cukur dulu? Nabi pun panggil tukang cukur. Bila sahabat-sahabat tengok Nabi bercukur, mereka pun semua bercukur dan masing-masing menyembelih binatang ternakan. Begitulah kehebatan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang, tuan-tuan ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa amalan salihan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.